Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 29 Rabiul Akhir 4 Disember. Bersama saya Ardi Harman Marzi dan berikut tajuk utama malam ini. Maktab Mahmud Sikh ditutup serta-merta. Juga Razi Jidin beri amaran jangan cuba sembunyi kes. Maktab Mahmud Sikh di Kedah diarah tutup serta-merta berikutan terdapat 24 pelajar disahkan positif COVID-19. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Hayati Osman berkata langkah penutupan dilakukan bagi mengasingkan pelajar yang dikuarantin dengan guru dan pelajar yang lain. 24 positif daripada Asrama Putra. Pastilah yang kita arahkan mulai 3 bulan hari ini, sekolah ditutup selama 1 minggu. Guru-guru tak terlibat lagi lah dengan kes positif ini, hanya murid-murid. Kemudian murid-murid Asrama Puteri pun ada gejala-gejala, jadi kita sedang menjalankan swab lah. Jelas Datuk Dr. Muhammad Hayati, setakat ini guru-guru masih belum dikesan positif. Selain itu katanya lebih 10 kes direkodkan membabitkan guru dan pelajar di 5 sekolah di daerah Pendang. Antaranya Maktab Rendah Sains Mara MRSM Pendang, SK Tunku Intan Safinas dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tunku Temenggung Pendang. Pelajar dan guru yang positif telah diarahkan menjalani perintah pengawasan di rumah HSO dan mereka dalam keadaan tidak serius. Sementara itu, Kementerian Pendidikan beri amaran kepada semua pengurusan sekolah supaya tidak menyembunyikan kes membabitkan pelajar dan guru yang positif COVID-19. Menteri ini, Datuk Dr. Razi Jidin berkata jika ada yang berbuat demikian, tindakan tegas akan dikenakan. Menurut beliau, semua sekolah perlu mengemukakan segera laporan berkaitan kes COVID-19. Bagaimanapun setakat ini katanya, tiada sekolah yang dikesan melakukan tindakan tersebut. Kalau kita dapati tindakan tegas akan diambil. Kerana apa? Kerana dalam konteks sistem pelaporan kita, setiap yang berlaku itu perlu dilaporkan segera. Jadi kita tahu apa yang kita akan laksanakan. Seperti mana yang berlaku di SSP sebagai contoh. Saya sendiri turun 2 kali untuk melihat apakah pendekatan yang terbaik untuk menguruskannya. Sebab itu penting bagi sekolah-sekolah dalam Kementerian Pendidikan ini melaporkan segera. Beliau berkata demikian ketika menghadiri majlis penyerahan sumbangan pendidikan digital Aeon Sayap Bagimu di Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman Jitra. Mengulas lanjut, Datuk Razi berkata penularan kes jangkitan COVID-19 membabitkan warga sekolah selepas pembukaan sesi persekolahan secara bersemuka dalam Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 di negara ini masih terkawal. Jumlah kes juga masih kecil sekiranya dibandingkan dengan keseluruhan 10,000 sekolah yang ada di seluruh negara. Dalam pada itu, beliau memberitahu jumlah kluster institusi pendidikan di seluruh negara kini melibatkan sebanyak 21 buah sekolah. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mah Hang Sun berkata pelajar dan guru-guru yang mengalami gejala batuk serta sesak nafas dengan bacaan oksigen dalam darah SpO2 kurang daripada 92% dinasihat segera mendapatkan rawatan. Ia bagi mengelakkan risiko penularan di sekolah sekiranya mereka telah dijangkiti virus COVID-19. Gejala yang lebih serius, sesak nafas, kalau dapat dia measure, ambil SpO2, paras oksigen dalam darah yang kurang daripada 92%, maka hendaklah segera mendapatkan rawatan daripada klinik ataupun hospital yang berdekatan. Itu sangat penting. Menurut Datuk Mah, dengan kemunculan varian baru Omicron, langkah awal pencegahan sangat perlu. Beliau dalam pada itu meminta semua pihak tidak panik dengan kemunculan varian baru, namun dinasihatkan mematuhi SOP yang ditetapkan. Datuk Mah berkata demikian kepada media selepas menghadiri Majlis Kutipan Amal Pembinaan Hospital Utah di kampus Universiti Tunku Abdul Rahman di Kampar. Baik, pelajar sebuah universiti swasta di Ipoh yang merekodkan kes pertama positif varian Omicron COVID-19 telah menjalani ujian pemeriksaan mengikut SOP ditetapkan
sebelum dibenarkan masuk ke negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata pelajar terbabit didapati positif varian baru itu selepas masuk Malaysia. Sebenarnya bukan dapat memastikan sama ada orang tu masuk dengan mempunyai virus dalam dirinya. Yang kita tahu bahawa bila kita test dia tak ada apa-apa, kita benarkan dia masuk. Dan selepas minggu 2 dia baru didapati ada virus, maka tindakan akan diambil oleh Kementerian Kesihatan untuk membantu mereka yang telah pun terjebak dalam virus tersebut. Datuk Seri Hamzah berkata demikian kepada media selepas menghadiri program Mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena Maulidur Rasul di Dewan Majlis Daerah Selama di Sungai Bayor, Selama. Tambah beliau berikutan kes berkenaan, pintu masuk ke Malaysia diperketatkan dengan pelaksanaan SOP sedia ada. Beliau berkata hanya warga negara dari negara-negara yang dibenarkan sahaja boleh masuk ke Malaysia seperti yang diumumkan Kementerian Kesihatan. Sekatan perjalanan sementara setakat ini dikenakan ke atas 8 buah negara iaitu Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, Zimbabwe dan Malawi. Malaysia merekodkan kes pertama positif varian Omicron melibatkan seorang pengembara bukan warga negara berusia 19 tahun. Individu terbabit merupakan seorang pelajar di sebuah universiti swasta di Ipoh, tiba dari Afrika Selatan melalui Singapura pada 19 November lalu. Setiap hujah dan fakta perlu dikaji terlebih dahulu dan dibahaskan secara ilmiah dan bukannya berdasarkan dakwaan semata-mata. Ketua Penolong Mufti Penyelidikan Wilayah Persekutuan, Dr. Syed Charizan Syed Muhammad berkata, kaedah perbincangan secara ilmiah sememangnya dituntut dalam agama Islam. Sebelum ini tular mengenai perkongsian bekas anggota kumpulan nasyid Suhaimi Saad yang juga pempengaruh berhubung kepercayaan ramai yang ditolaknya, antaranya bumi berbentuk bola, sistem pendidikan dunia serta pengambilan vaksin. Namun kenyataan terbaru Suhaimi yang menolak bahawa Allah ada di mana-mana nyata mencetuskan perdebatan serta persoalan dari orang ramai. Pandangan Suhaimi dilihat seperti hujah yang tidak lengkap. Boleh dikatakan sebagai satu pandangan yang melawan arus perdana. Bukan itu saja, tetapi percubaan untuk menolak data dan fakta ilmiah sama ada dalam bentuk saintifik ataupun fakta agama. Jadi ini boleh dikatakan satu pandangan yang pelik. Maka di sini kita perlu berpijak di bunyi yang nyata bahawa segala-gala perkara yang ingin dibincangkan ataupun diberkatakan dalam bentuk fakta mestilah dibuktikan dalam bentuk ilmiah, bukan dakwaan semata-mata. Maka di sinilah kalau kita lihat di mana Islam itu sendiri mengajar kita hidup secara berfakta dan dibahaskan secara ilmiah, bukan untuk kita membawa perkara-perkara yang agak asing, apatah lagi dakwaan yang jauh daripada kaedah ataupun dapatan kajian yang sebenar. Dr. Syed Charizan dalam pada itu menyeru orang ramai supaya sentiasa berwaspada dengan apa jua maklumat yang diterima, lebih-lebih lagi di media sosial sama ada dalam bentuk fakta agama atau saintifik. Jelasnya pesanan itu selari dengan firman Allah yang bermaksud bertanyalah kepada yang pakar atau ahli ilmu dalam bidang berkenaan jika kamu tidak mengetahuinya. Tambahnya lagi, sekiranya maklumat yang diterima itu dari individu yang tidak ada kredibiliti dalam bidang tersebut, maka ia tidak sepatutnya diterima walaupun individu terbabit seorang yang berpengaruh dalam media sosial. Selain itu, ia dapat mengelakkan timbulnya salah faham dan penyebaran dakwah kepada orang lain. Berehat seketika selepas ini, harga barang basah kembali pulih dalam masa terdekat.
Masih bersama Berita Al-Hijrah, program jualan keluarga Malaysia yang bermula serentak di seluruh negara hari ini diharap dapat membantu menangani kenaikan harga barang yang kini semakin membebankan rakyat. Program tersebut diadakan secara berperingkat di semua 222 kawasan parlimen dan ia akan berlangsung sebanyak 2 kali sebulan. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid, melalui program itu lebih 50 jenis barangan keperluan asas termasuk produk pertanian dan hasil laut bakal ditawarkan pada harga 15 hingga 20% lebih murah. Dia akan berterusan sehingga yang pertama harga barang ini kembali stabil. Yang kedua stok barang kita. Stok barang keperluan ini artinya kalau stok tu masih ada kita akan teruskan. Jadi tapi yang pokok utamanya ialah sehingga harga barang stabil. Harga ayam, harga ikan, harga barang basah dan juga harga barang keperluan ini stabil, maka kita akan hentikan. Dan kita jangka mungkin sehingga bulan Januari atau Februari. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program jualan keluarga Malaysia di perkarangan DM Pemborong Sdn Bhd Kuala Berang, Terengganu. Dalam pada itu, pengguna terutama golongan B40 dan M40 turut berasa gembira dan bersyukur dengan adanya program seperti ini. Sekarang ni kan semua harga barang naik, jadi harang sangat berpatut tang. Harganya sangat berpatut tang lah. Ayam harga sekarang ayam RM10 lebih. Jadi sekarang ni dapat RM8. 9% 1 kilo. Jadi sangat-sangat murah lah. Alhamdulillah murah lah sikit daripada kat luar mahal lah sikit. Contoh ayam, telur, ikan, bihun. Kalau ayam tu harga kat luar RM10 lebih, sini boleh RM8 lebih. Macam beras tu dalam 27 kat luar, sini bolehlah 26. Kalau boleh buat lagi lah. Dapat bantu orang. Program ni. Dalam pada itu, Datuk Rosul menambah pihaknya telah bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi mencari penyelesaian dan menangani situasi kenaikan harga ayam. KPD NHP katanya terpaksa melakukan aktiviti pengimportan ayam 200 kontena dari luar bagi mewujudkan situasi menang-menang antara pengguna dan peniaga. Kerajaan memberi jaminan isu kenaikan harga bekalan makanan basah akan kembali pulih dalam masa terdekat dan rakyat akan menikmati harga yang sewajarnya. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata, ketika ini kerajaan sudah memulakan langkah pemberian suntikan subsidi kepada pengeluar barangan makanan asas bermula minggu lalu. Kerajaan telah pun menyuntik subsidi untuk pengimport ayam kepada syarikat-syarikat yang akan beli makanan ayam, begitu juga baja, begitu juga racun, akan dibantu oleh pihak kerajaan dan insya-Allah saya kira tak berapa lama lagi apabila barangan import ini masuk dalam negara kita, dia masuk dengan harga yang sudah disubsidi dan insya-Allah kita akan menikmati harga yang sewajarnya dan saya yakin insya-Allah dalam tempoh terdekat nanti mungkin seminggu 2 minggu lagi kita akan menyaksikan penurunan harga barangan ini. Jelasnya kemasukan barangan import tidak lama lagi juga akan menyaksikan penurunan semula harga barang makanan basah yang dilihat meresahkan rakyat kebelakangan ini. Dr. Nik Muhammad Zawawi berkata setakat ini kerajaan belum memutus jumlah keseluruhan subsidi yang akan diberi kerana jumlah tersebut akan dinilai berdasarkan keperluan dari semasa ke semasa. Antara agensi mendapat pemberian subsidi itu ialah Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas yang diluluskan setakat ini lebih RM200 juta sebagai respon awal untuk membantu peladang yang terjejas susulan kenaikan harga baja dan racun. Katanya lagi kenaikan harga adalah fenomena global yang disebabkan pandemik COVID-19 dan bukan hanya dialami negara ini sahaja. Sebaliknya, kenaikan harga yang turut berlaku di negara luar malah ada negara yang menerima kesan lebih buruk.
Terdahulu Dr. Ni Muhammad Zawawi hadir di Bandar Satelit Pasir Tumbuh, Kota Baru melawat projek industri asas tani yang diusahakan oleh usahawan muda Nur Hadfina Haifa Cik Husin di bawah program Agropreneur Muda PAM yang mengusahakan perniagaan pizza sejuk beku. Dr. Nik Muhammad Zawawi berkata kerajaan memperuntukkan geran sebanyak 15 juta ringgit dalam bentuk barangan untuk program itu pada tahun ini dengan sasaran seramai 750 usahawan. 47 pembeli rumah pangsapuri sekata Selangorku menerima kunci rumah masing-masing hari ini selepas proses pembinaan siap sepenuhnya pada November 2020. Pengurusi Koperasi Kaki Tangan Bank Rakyat Berhad, Sekata Rakyat, Datuk Muhammad Arsad Sehan berkata, penyerahan unit rumah ini kepada pembeli sepatutnya dibuat pada pertengahan bulan ini. Namun sekatan pergerakan yang dilaksanakan kerajaan akibat penularan COVID-19 menyebabkan proses penilaian tidak dapat dijalankan. Walaupun kerja-kerja pembinaan dah siap, tapi kerja-kerja untuk memeriksa dan mengesahkan persiapan pembinaan itu oleh pihak-pihak berkuasa, Jabatan Kerajaan yang berkenaan, tersekat juga kerana mereka tidak boleh membuat lawatan untuk pemeriksaan. Jadi pemeriksaan tak boleh dibuat, jadi pengesahan pun tidak boleh diberikan kepada kami. Menurutnya lagi, pangsapuri ini telah memperoleh sijil perakuan siap dan pematuhan CCC pada 20 Ogos 2021 daripada Majlis Perbandaran Sepang. Selain itu, pangsapuri ini turut menerima pemilikan kosong hak milik strata yang belum dikeluarkan iaitu pada 1 Oktober 2021. Pangsapuri ini berkeluasan 900 kaki persegi bagi setiap unit yang meliputi 3 bilik, 2 bilik air dan 2 petak tempat letak kereta dijual pada harga RM190,000 seunit. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis simbolik penyerahan kunci pangsapuri sekata Selangorku di Dengkil siang tadi. Sementara itu, pembeli yang menerima kunci pada hari ini menzahirkan kegembiraan apabila menerima kunci rumah pertama masing-masing. Syukur dan terima kasih banyak-banyak kepada Sekretariat kerana memberi peluang untuk saya membeli rumah yang kategori mampu untuk miliki, dan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menjayakan projek perumahan ini. Alhamdulillah, sebab penantian tu orang kata penyiasaan jugalah. Hari ini dapat kunci rumah tu kira bersyukur. Dapat rumah pertama pula, and then harga pun orang kata mampu milik dengan keadaan ekonomi sekarang ni. Alhamdulillah. Tabung Haji komited untuk meningkatkan deposit bagi pasca COVID-19. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata tambahan tersebut bagi memastikan keteguhan kewangan institusi tersebut untuk terus menyumbang kepada kestabilan sistem kewangan negara. TH merupakan institusi kewangan disifatkan sistematik dan saling berhubung rapat dengan sistem kewangan negara berikutan skala operasinya yang besar daripada segi saiz deposit dan pelaburan, antaranya dengan mengurus sejumlah hampir 82 bilion deposit pada suku kedua 2021, merangkumi 10% daripada jumlah deposit sistem perbankan Islam. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja Timbalan Menteri di Islamic Information Centre, Kuching pada Sabtu. Selepas ini, Taliban larang paksa wanita kahwin. Laporan luar negara, Taliban larang paksaan terhadap wanita Afghanistan untuk berkahwin. Perkara itu diputuskan dalam satu dekri khas malam. Larangan tersebut bagi memperkasakan kaum Hawa.
Komander tertinggi Taliban Hibatullah Akhundzada berkata persetujuan wanita dewasa diperlukan semasa bernikah. Katanya tiada siapa boleh memaksa wanita untuk berkahwin. Dekri itu antara lain menyatakan seorang wanita bukan harta, tetapi manusia mulia dan merdeka. Tiada siapa boleh menjadikan wanita sebagai pertukaran untuk perjanjian damai atau untuk menamatkan permusuhan. Tambahnya, seorang balu juga mempunyai hak mewarisi sebahagian harta suami, anak, bapa dan saudara maranya, manakala mereka yang mempunyai ramai isteri perlu memberikan hak kepada semua isteri mengikut undang-undang syariah dan berlaku adil. Akhundzada juga meminta Mahkamah Agung mengeluarkan arahan kepada mahkamah untuk mempertimbangkan permohonan hak wanita. Ibu bapa kepada Ethan Crumbley, remaja yang terlibat dalam satu insiden tembakan rambang di Michigan, Amerika Syarikat 3 hari lalu, kini diburu Biro Penyiasatan Persekutuan FBI dan polis. Kedua-dua mereka melarikan diri setelah didakwa atas kesalahan membunuh tanpa niat. Jace dan Jennifer Crumbley berdepan 4 pertuduhan membunuh tanpa niat. Ini kerana kedua pasangan itu secara cuai telah menghadiahkan anaknya pistol semi-automatik yang kemudiannya digunakan Ethan dalam insiden tembakan rambang tersebut. Menurut pendakwa raya Oakland County, Karen McDonald, pendakwaan yang jarang berlaku itu dibuat bagi memastikan setiap pihak yang terlibat tidak terlepas daripada tindakan. Kedua suspek ini masih tidak dapat dikesan dan dipercayai melarikan diri setelah mengeluarkan wang kira-kira RM17,000 daripada ATM dan mematikan telefon bimbit mereka. Dalam kejadian Rabu lalu, 4 pelajar berusia antara 14 hingga 17 tahun maut, manakala 6 lagi cedera ditembak anak pasangan itu. Ethan Crumbley telah dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan membunuh dan keganasan. Itulah sebuah rakaman di media sosial semalam menunjukkan sebuah kapal terbang Air Baltic A220 tergelincir dari landasan di Riga, Latvia. Kejadian tersebut berlaku akibat salji yang terlalu tebal. 44 penumpang dan anak kapal bagaimanapun tidak mengalami apa-apa kecederaan dan telah selamat dipindahkan ke Terminal Riga. Menteri Luar Latvia yang turut menjadi penumpang pesawat itu dalam ciapan Twitternya memuji kecekapan kru Air Baltic dan pasukan kecemasan. Beliau juga bersyukur tiada kecederaan serius berlaku kepada penumpang. Cuaca buruk dengan suhu negatif 2 darjah Celsius menyebabkan lapangan terbang Riga, Latvia ditutup buat sementara waktu. Susulan daripada kejadian tersebut, 9 penerbangan terpaksa dilencongkan, 4 penerbangan dibatalkan, 21 penerbangan berjadual dan 2 penerbangan yang tidak berjadual ditangguhkan. Di Itali pula, seorang lelaki sanggup memakai lengan palsu demi mendapatkan pas hijau atau sijil vaksinasi. Lelaki berusia 50-an itu memakai silikon prostatik pada badannya ketika janji temu vaksinasi. Pas hijau pertama kali diperkenalkan di Itali pada Ogos lalu dan diwajibkan bagi pekerja yang mahu memasuki premis pekerjaan bermula Oktober lepas. Lelaki tersebut datang ke hub vaksin COVID-19 dan menandatangani borang kebenaran di depan doktor dan mengangkat lengan bajunya bersedia untuk menerima vaksin. Bagaimanapun, pegawai kesihatan mengecaki ada sesuatu yang tidak kena dan meminta lelaki itu menanggalkan bajunya. Warna lengan lelaki itu membuatkan dia curiga dan meminta lelaki tersebut mendedahkan seluruh lengan kirinya. Ketika itulah perbuatan suspek terbongkar. 2 pelancong dari Pakistan ditahan selepas cuba menyelundup heroin ke Thailand. Suspek berusia 26 dan 35 tahun itu tiba di Bangkok dan kegiatan mereka disedari ketika pemeriksaan beg di pintu ketibaan.
Pihak berkuasa merampas 1.1 kilogram heroin dan 30.6 kilogram ketamin yang dibungkus dalam bungkusan teh. Dadah berkenaan dianggarkan bernilai 95 juta baht. Dua pelancong yang dipercayai bertindak sebagai keldai dadah itu dipercayai menerima 20,000 baht untuk menghantar barang terlarang itu. Siasatan ketika ini tertumpu kepada dalang utama bagi sindiket penyeludupan itu. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Dan jangan ketinggalan jam 9 malam ini saksikan minggu ketiga program realiti Hijrahkan Laguku dan lagu mana yang bakal berhijrah dan siapa yang akan kekal ke minggu berikutnya. Sama-sama kita nantikan. Baik, saya Ardi Rahman Marzi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.